Digelar sebagai salah satu kes pembunuhan paling sensasi di Malaysia. Tetapi di antara banyak pembunuhan yang berlaku, kes ini yang masih membingungkan negara kerana belum dapat diselesaikan. Walaupun setelah 41 tahun berlalu, mari kita mulakan kisah ini. Jean Pereira Sinapa merupakan ratu cantik Malaysia berusia 31 tahun yang dibunuh pada hari Jumaat 6 April 1979 di antara jam 11.20 hingga 11.50 malam berdekatan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah. Beliau yang cukup dikenali kerana pada tahun 1971 beliau pernah memegang gelaran sebagai Ratu Cantik Negeri Sembilan, Ratu Cantik Selangor dan Ratu Cantik Malaysia. Jean Pereira merupakan ibu tunggal beranak 3. Suaminya S. Sinapa, seorang ahli kimia, mati akibat kemalangan jalan raya 4 bulan sebelum kematian Jean ketika sambutan tahun baru pada 31 Disember 1978 di Jalan 222 Petaling Jaya. Jean mempunyai 3 orang anak bersama Sinapa dan beliau bekerja sebagai seorang guru sekolah setelah berhenti dari pertandingan Ratu Cantik. Beliau dikenali sebagai seorang guru yang sangat berdedikasi. Setelah pemergian Sinapa, Jean tinggal bersama ibu mertuanya serta 3 orang anaknya bernama Damendra, Rohini dan Malini serta Kartigaisu iaitu abang iparnya yang juga merupakan pensyarah bidang psikologi di Maktab Perguruan Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Pada malam kejadian itu 6 April 1979, 2 jurutera Malaysian Airlines yang berada di sekitar kawasan itu membuat satu laporan polis kerana mereka mendakwa telah menemui satu mayat wanita di dalam sebuah kereta di jalan tol terpencil di Lebuhraya Persekutuan yang jaraknya kira-kira 5 km dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah yang sekarang dikenali sebagai Terminal Sky Park. Kira-kira sejam kemudian, pihak polis tiba di tempat kejadian dan mendapati satu mayat dan selepas melakukan pemeriksaan, wanita itu dikenali sebagai Jean Pereira Sinapa. Polis juga menemui 10 tikaman di badan mangsa serta beberapa perhiasan permata di dalam beg tangannya. Manakala abang iparnya atau kekasih Jean iaitu Kartigaisu Sivapakiam ditemui tidak sedarkan diri di luar keretanya tanpa sebarang darah. Kartigaisu yang memandu kereta itu berhenti di Lebuhraya Persekutuan. Mereka berdua dikatakan sebelum itu telah berseronok di Kuala Lumpur, kemudian dalam perjalanan pulang ke Kelang. Bekas pegawai penyiasat kanan Datuk Ramli Yusof yang mengendalikan kes ketika itu berkata, ketika beliau tiba di tempat kejadian, beliau terkejut apabila mendapati seorang lelaki terbaring di tanah tetapi masih bernafas. Lelaki itu terus merungut sesuatu yang tidak dapat difahami oleh beliau. Kemudian beliau memutuskan untuk menghantarnya ke Hospital Universiti yang sekarang dikenali sebagai Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk mendapatkan rawatan dan mayat bekas Ratu Cantik itu dihantar untuk dibedah siasat. Kartigaisu mendakwa tidak sedarkan diri kerana kepalanya dipukul dari belakang. Manakala otopsi yang dijalankan mendapati terdapat 2 kecederaan di tubuh Jean Pereira, di dada dan perut serta 4 di tangan. Polis mengklasifikasikan kes ini sebagai kes bunuh dan siasatan penuh akan dijalankan. Kes ini sangat rumit sehingga pihak polis benar-benar memerlukan 4 bulan untuk menutup kertas siasatan. Hasil siasatan awal, Kartigaisu telah ditangkap pada 26 April 1979 dan kemudian dia didakwa kerana melakukan pembunuhan pada 9 Mei 1979. Selepas kematian suaminya, Jean dan Kartigaisu dipercayai jatuh cinta dan merancang untuk berkahwin. Walaupun begitu, pendeta Edward Sosai dari Our Lady of Lourdes, Kelang mengatakan semasa perbicaraan bahawa pasangan itu belum mendaftar untuk berkahwin. Kartigaisu dinamakan sebagai suspek kerana bukti dan pengakuannya tidak seiring. Di dalam penyiasatan polis, Kartigaisu disyaki kerana tidak ada kecederaan yang jelas padanya walaupun dia mengatakan dia dipukul dari belakang. Selain itu, Kartigaisu memberitahu pihak berkuasa bahawa dia turun dari kereta untuk membuang air kecil di tepi jalan tetapi pihak polis tidak menemui kesan atau bau air kencing di lokasi tersebut. Sekeping gambar menunjukkan Kartigaisu di sebelah kereta juga dijadikan bahan bukti di mahkamah. Blaus kuning yang Jean pakai penuh dengan darah turut dijadikan bahan bukti. Ahli patologi Dr. R. Krishnan dan Dr. Balakrishnan telah melakukan pemeriksaan terhadap kes pembunuhan ini. Bagaimanapun mereka mendapati Kartigaisu tidak trauma dan tiada sebarang kecederaan di kepala sebagaimana didakwanya. Malahan tiada senjata ditemui di tempat kejadian.
Seorang saksi lain menerangkan bahawa dia telah melalui jalan itu pada 11.20 malam dan melihat dua buah kereta jin dan sebuah lagi dengan lampu terpadam. Terdapat 3 lelaki berdiri di situ memegang lampu suluh dan mahkamah tidak menolak wujudnya orang ketiga di tempat kejadian. Bukan itu sahaja, Karthigesu juga telah membawa pihak polis ke rumahnya yang terletak di Kelang dan polis menemui sebungkus surat cinta. Sebilangan surat itu ditulis oleh kekasih rahsia jin iaitu Dr. Narada Warna Surya dari Sri Lanka dan bakinya ditulis oleh jin kepada Dr. Narada. Wujud cinta 3 segi antara jin, Karthigesu dan Dr. Narada Warna Surya. Dr. Narada telah pun berkahwin dan mempunyai seorang anak perempuan. Dikatakan jin dan Dr. Narada pernah bertemu di bangunan YMCA pada September 1978 ketika doktor itu melawat Kuala Lumpur. Terdapat 19 surat daripada doktor itu kepada jin. Surat-surat itu menunjukkan bahawa jin telah menipu dan curang kepada suaminya ketika dia masih hidup. Adakah anda tahu bahawa Dr. Narada dipanggil untuk memberi keterangan di mahkamah? Ya. Pihak polis berjaya mengesannya dengan bantuan pemerintah dan polis Sri Lanka, tetapi Dr. Narada enggan melakukannya. Oleh itu, pihak berkuasa percaya bahawa motif pembunuhan yang dilakukan oleh Karthigesu mungkin kerana cemburu dengan hubungan Dr. Narada dan jin setelah menemui salah satu surat itu. Dalam salah satu surat itu, Narada menulis tentang keinginannya melamar jin untuk berkahwin dengannya. Pihak berkuasa percaya bahawa Karthigesu mungkin iri hati dan telah merancang pembunuhan jin. Dakwaan ini lebih dipercayai setelah seorang saksi dikenali Bandar Lunda Jaya Telaki mengaku bahawa Karthigesu memberitahunya bahawa mereka tidak layak untuk hidup. Oleh itu, dengan menggunakan bukti darah pada blaus jin dan pengakuan Jaya Telaki, Karthigesu didapati bersalah dan dihukum gantung sampai mati. Seramai 7 juri lelaki dipilih untuk mendengar kes ini. Malangnya, semua 7 lelaki ini tidak sepatutnya menjadi juri dalam kes seorang wanita menjadi mangsa. Perbicaraan selama 38 hari melibatkan 58 saksi. 7 juri ini mengambil masa 4 jam untuk membuat keputusan 5-2. 4 hari kemudian, selepas perbicaraan tamat, muncul Jaya Telaki mendakwa dia menipu semasa perbicaraan. Mahkamah serta-merta menerima pengakuan bohong itu dan membebaskan Karthigesu. Selepas 2 tahun 1 bulan 4 hari berada di penjara, Karthigesu dibebaskan pada 20 Mei 1981. Jaya Telaki pula didapati bersalah kerana memberi keterangan palsu dan dihukum penjara selama 10 tahun. Anehnya, dia mati di dalam penjara 2 tahun kemudian. Manakala Karthigesu kini hidup bahagia di Kelang dan telah pun berkahwin. Jadi begitulah kesudahan cerita pembunuhan ini. Sehingga kini pembunuh sebenar masih lagi bebas di luar sana. Jika anda rasa ingin mengetahui kes ini lebih mendalam, ada satu buku ditulis oleh Alex Joshi bertajuk The Murder of a Beauty Queen, menceritakan keseluruhan kisah ini. Sekian, terima kasih.